Okey. Catuan air tadi, okey, guna air secara sikit-sikit. Maksudnya kalau mandi tu tak boleh mandi banyak lah. Guna air sikit je. Ataupun memang tak boleh mandi pun sebab tak ada air. Guna air untuk makan dan minum sahaja. Okey, ni fenomena cuaca Okey, untuk yang ketiga, gambar untuk masa El Nino baru ni yang dia bagi contoh 2016 Okey, untuk yang ketiga puncanya pembuangan sampah. Ni sikap tak bertanggungjawab manusia, penduduk. Okey, suka buang sampah sarap merata. Okey, pembuangan sampah dia buang dalam sungai. Sungai tu kan tempat bekalan air bersih kita. Dia pergi buang dalam sungai. Okey, oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Ni ayat geografi kalau jawab periksa guna ayat ni. Pembuangan sampah ke dalam sungai. Jangan pembuangan sampah sarap je. Ke mana? Ke dalam sungai. Sebab kita sedang bercakap mengenai krisis air. Okey. Untuk menguatkan jawapan kita lah. Okey. Oleh siapa? Oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Telah menyebabkan air apa tadi? Ni, air sungai lah. Air sungai tadi tercemar. Okey, dibagi contoh juga tahun 2016, okey, hampir 229 daripada 473 sungai. Okey, banyak ni, hampir separuh sungai di seluruh negara kita mengalami pencemaran akibat daripada pembuangan sampah sarap. Okey, sungai ni tercemar dengan sisa sampah. Okey, dan juga aktiviti manusia. Aktiviti manusia ni selain daripada buang sampah tadi, dia juga buang sisa toksik kilang. Sisa-sisa kilang sisa toksik, sisa yang berbahaya, ada kimia. Okey, oleh kilang dan juga tumpahan minyak. Okey, ada sesetengah kilang ataupun industri tu okey, dia ada minyak. Okey, jadi dia buang minyak tu ke dalam sungai ataupun apa kata laut pun ada tumpahan minyak. Okey, kalau kata industri yang melibatkan kapal-kapal, kapal tu dia tertumpah minyak. Kadang-kadang tu tak sengaja tumpahan minyak. Jadi menjadi krisis air tu, masalah air tu sebab minyak tu menyebabkan air tu tak bersih lagi. Jadi tak boleh nak pakai. Okey, itu masalah. Okey. Next, ini gambar. Ni sumber air negara terancam. Tengok ni. Sampah ni. Siapa nak minum air ni? Kita tengok pun jijik tak kotor. Sungai paling kotor di Malaysia. Ni 10. Ni antara top 10. Daripada Johor sehingga ke Perak. Tak ada Terengganu sini. Tapi kemungkinan ada. Cuma tak masuk dalam list. List dalam surat khabar tak. Okay, ni contoh dia bagi sampel air daripada 3 buah sungai. Kalau kita tengok warna air ni pun kita nampak dah tak bersih. Dia tak jernih. Dah. Okey. Yang keempat, krisis air ni terjadi sebab permintaan yang tinggi pada sumber air. Maka air tu akan berkurang. Sebab apa? Sebabnya sektor perkilangan, perindustrian juga nak air selain daripada kita kegunaan di rumah. Jadi kita bersaing nak mendapatkan sumber air yang bersih belaka. Okey, jadi dikata kat sini antara kilang yang menggunakan sumber air yang banyak ialah kilang yang memproses makanan dan juga minuman. Dan makanan mestilah dia nak guna air bersih nak memproses makanan dia. Kalau minuman sohel-sohel lah dia nak guna air yang bersih nak buat air minuman dia. Takkan dia nak guna air yang tercemar. Kalau tak kena sama pula kilang dia. Okey. Lepas tu dikata selain daripada itu sumber air ini juga penting untuk kerja-kerja pembersihan seperti kawasan perumahan, jentera berat dan juga kenderaan. Okay, jadi permintaan tinggi apabila penduduk semakin meningkat dan juga kegiatan ekonomi semakin giat. Semakin banyak kilang terbina, jadi semakin banyak permintaan air. Itu menjadi punca. Okay, punca kepada krisis air, kekurangan air. Okay, yang kelima, sungai comel tu. Sungai kita nampak bersih tapi sebenarnya ia tercemar. Nampak bersih tapi tercemar. Boleh sungai tu bila kita uji dengan satu-satu alat tu
rupa-rupanya ada kandungan kimia yang tinggi dalam sungai. Sebab apa? Sebab ni penggunaan racun serangga ataupun baja kimia. Ni baja yang butir-butir ni yang biasa mak kita letak dekat pokok-pokok dekat rumah kita tu. Dia sebenarnya ada bahan kimia. Kecuali dia guna baja organik macam baja daripada tai ayam. Itu taklah dikategorikan sebagai baja kimia. Okey, jadi yang ni dia sembuh bahan kimia supaya pokok dia tidak dihinggapi serangga-serangga kan. Yang ni nak suruh pokok tu hidup subur. Okay, jadi sebenarnya bahan kimia ni menyebabkan sumber air di kawasan tersebut tercemar. Yang dekat dengan sungai lah. Ataupun sebabnya bahan-bahan benda orang kata bahan-bahan kimia ni dia akan menyerap juga ke dalam tanah, menyebabkan air bawah tu dia akan apa orang kata tercemar. Lepas tu yang dekat dengan sungai dia akan mengalir masuk ke dalam sungai. Dia mengalir masuk dalam sungai. Ni, meresap masuk ke dalam tanah dan kemudian mengalir ke dalam sungai. Kalau dekat kita lah, kalau dekat kita ni yang macam dekat rumah cikgu, tak ada sungai. Jadi tak masuklah dalam sungai. Tapi dia meresap masuk ke dalam tanah. Sekiranya kita sumber air terdekat tu, contohnya macam cikgu sembuh baja ataupun gunakan baja kimia tu banyak, dekat dengan telaga rumah cikgu contohnya, kemungkinan air dalam telaga tu boleh tercemar. Okay, sebab dia dekat. Okay. Jadi racun ni boleh memberi kesan kepada hidupan dalam air. Okay, kalau ada ikan, mungkin ikan boleh mati, dan juga katak. Dan kalau kita sendiri minum, kita juga mungkin akan ada efek. Cuma kita tak mati selalulah. Okay. Mungkin dia akan efek kepada sakit kepala, ataupun panas badan ke, gitulah. Sebab dia bukan kita minum direct bahan kimia tu. Okay. Dan yang terakhir ialah pertambahan penduduk. Macam tadilah punca yang keempat tadi, permintaan sumber air tadi. Permintaan sumber air ni, pertambahan penduduk menyebabkan permintaan sumber air semakin meningkat. Okey. Jadi kat sini peningkatan jumlah penduduk berlaku akibat daripada proses migrasi ke bandar. Migrasi ni perpindahan pergi ke bandar cari peluang kerja. Selain daripada tu, peningkatan jumlah penduduk juga akibat proses kelahiran yang tinggi. Okay, jadi semakin ramai penduduk. Jadi apabila satu-satu kawasan tu ada ramai penduduk, yang kita dah belajar bab sebelum ni, pergi ke bandar. Okay, jadi kawasan bandar tu jadi permintaan terhadap air dia semakin tinggi. Semakin tinggi. Okay, jadi keperluan bekalan air kadang-kadang tu tak dapat nak tampung penduduk yang ramai. Okay. Selain daripada tu, kemungkinan juga ada masalah-masalah yang ni di bandar sendiri. Ada paip yang pecah. Okay, jadi satu tempat tu, kalau macam ni, kawasan taman perumahan ni banyak rumah, ramai penduduk kat sini. Kalau paip pecah, maksudnya satu kawasan perumahan ni tak ada air. Selain daripada tu, penyelenggaraan paip lama. Mungkin dekat situ dah berkarat ke. Jadi dia nak selenggara tu, jadi kawasan ni tak ada air. Okay, jadi dia kata keperluan bekalan air kadang-kadang tak dapat nak tampung penduduk yang ramai. Bekalan air bersih lah. Sebab kalau kita tengok lah, kadang-kadang tu siapa-siapa yang duduk di kawasan perumahan, rumah kita kadang-kadang air kelabu, kemungkinan ada masalah lah, dia sedang selenggara paip, sebab dalam tu dia ada karat. Okay, next kita akan masuk kepada tajuk 12.3. Kita rehat dulu ya.